Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan tentang cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Erisha Emira binti Nazaruddin, Siti Aisyah binti Usoldin, Nur Fariha binti Harun, Nurul Izzah binti Khairul Azmi, Nur Syahira binti Muhammad Zaidi dan Anissa Sofia binti Abdullah. Berikut merupakan isi kandungan video yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahira binti Muhammad Zaidi. Hari ini akan membentangkan tentang cabaran ekonomi yang dialami oleh rakyat Malaysia ketika PKP. Pada penghujung tahun 2019, Malaysia dan juga negara-negara lain telah terkesan dan dikejutkan dengan satu wabak penyakit yang dikenali sebagai coronavirus disease. Setelah menjejaki kes terawal di Malaysia, Perdana Menteri kita telah mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mencegah penyebaran wabak penyakit tersebut selama 14 hari secara berperingkat. Ketika PKP, kesemua sektor perniagaan maupun persekolahan telah diumumkan tutup kecuali sektor-sektor yang membekalkan keperluan harian seperti makanan dan juga hospital. Terdapat beberapa cabaran ekonomi yang dialami oleh rakyat Malaysia ketika PKP, iaitu yang pertama ialah perusahaan kecil dan sederhana PKS terjejas, kedua ialah pengangguran, ketiga ialah pemberhentian kerja dan keempat ialah pemotongan gaji. Cabaran yang pertama ialah perusahaan kecil dan sederhana PKP terkesan. Sesebuah perniagaan dapat dikategorikan sebagai PKS apabila perniagaan itu mempunyai ciri-ciri yang telah ditetapkan bersesuaian dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh SME Corporate Malaysia. Selain itu, sesuatu perusahaan yang dikategorikan sebagai PKS mestilah merupakan satu entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM. Antara cabaran yang dialami ialah yang pertama adalah kelewatan dan penolakan dalam mendapatkan pinjaman bank. Yang kedua ialah program subsidi upah mengehadkan pilihan untuk beberapa perniagaan program subsidi upah WSP. Dan yang ketiga adalah pendekatan menggunakan e-dagang. Manakala cabaran yang kedua ialah pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran ialah satu keadaan tiada pekerjaan di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh sesebuah negara, iaitu mereka yang berumur 15 ke 64 tahun yang sanggup bekerja. Antara kesan-kesan pengangguran dan cabaran yang dialami adalah menyebabkan kehilangan sumber pendapatan kepada rakyat Malaysia. Yang kedua ialah mengurangkan pendapatan negara, dan yang terakhir sekali adalah ramai rakyat yang mengalami masalah tekanan fikiran. Assalamualaikum, saya Nurul Izzah binti Khairul Azmi ingin membentangkan tentang cabaran ekonomi yang dialami oleh rakyat Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia. Isu pemberhentian kerja juga merupakan salah satu cabaran yang dialami oleh rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19. Kementerian Sumber Manusia mengatakan bahawa pemberhentian pekerjaan ini adalah penambatan kontrak perkhidmatan akibat keadaan lebihan pekerja yang boleh menimbulkan beberapa faktor seperti penutupan syarikat, penyusulan semula syarikat, kegawatan ekonomi dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kali ini dunia menyaksikan bahawa pemberhentian pekerja adalah akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus yang berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk. Penularan pandemik COVID-19 ini telah menunjukkan perubahan yang besar ke atas corak pasaran tenaga kerja di Malaysia dan secara tidak langsung dapat menjejaskan ekonomi negara. Perintah Kawalan Pergerakan yang mula dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020 telah menyebabkan banyak sektor industri dan ekonomi negara ditutup sepenuhnya. Antara sektor yang turut terjejas adalah sektor pelancongan, sektor perhotelan dan sektor pembuatan. Reuters mengatakan bahawa majikan terpaksa menamatkan penggajian pekerja akibat tenaga kerja yang melebihi daripada keperluan syarikat seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan semasa pandemik COVID-19 ini. Perkara seperti ini dapat memberi kesan kepada pekerja, majikan dan negara kerana apabila kekurangan tenaga pekerja, operasi menjadi semakin lambat dan input yang akan dikeluarkan semakin berkurangan. Hal ini secara tidak langsung dapat menjejaskan pendapatan majikan dan negara. Oleh itu, majikan perlu berunding dan mendapatkan kata sepakat daripada pekerja sebelum membuat keputusan untuk memberhentikan kerja terhadap pekerjanya. Selain itu, majikan juga hendaklah berhati-hati dalam membuat keputusan dan keputusan yang dikeluarkan hendaklah bersifat positif kepada semua pihak. Majikan juga hendaklah mempunyai alasan yang kukuh sebelum bertindak untuk mengurangkan tenaga pekerja. Setakat ini, statistik daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu Perkeso merekodkan bahawa 81,000 orang pekerja diberhentikan pekerjaan berikutan COVID-19. Cabaran seterusnya adalah pemotongan gaji. Pemotongan gaji juga merupakan salah satu cabaran ekonomi yang dialami oleh rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Isu pemotongan gaji ini merupakan salah satu punca ekonomi rakyat Malaysia semakin mundur dan memberi kesan yang ketara kepada rakyat Malaysia.
apabila pandemik COVID-19 ini melanda negara, hampir 100% pekerja di Malaysia berhadapan dengan isu pemotongan gaji. Seterusnya, banyak syarikat mengumumkan berkenaan isu pemotongan gaji atau menggesa pekerja mereka untuk mengambil cuti tanpa gaji ketika pandemik COVID-19. Hal ini kerana majikan terpaksa menghadapi kesukaran untuk membayar gaji kepada pekerja mereka. Oleh sebab perubahan tersebut, kebanyakan pekerja pada masa kini bimbang dengan perkara yang berkaitan dengan kewangan dan jaminan pekerjaan. Pekerja terutamanya dari golongan B40 dan M40 serta mereka yang mempunyai tanggungan yang ramai sangat terkesan dengan isu pemotongan gaji ini, dan semakin hari, semakin ramai rakyat terpaksa menanggung kos dari luar kemampuannya. Bebanan kos yang berlebihan akan menyebabkan penurunan dalam prestasi kerja mereka akibat terlalu banyak memikirkan masalah yang dihadapi sehingga tidak dapat memberi tumpuan yang baik ketika melakukan sesuatu kerja. Oleh itu, jelaslah bahawa setiap orang yang bekerja berharap dengan gaji yang diperoleh mencukupi dan mampu menampung diri sendiri serta ahli keluarga mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Selain itu, terdapat beberapa cadangan dan solusi yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia agar dapat menambah sumber pendapatan mereka. Antaranya ialah rakyat perlu mencari sumber pendapatan sampingan dengan membuat kerja sambilan seperti Foodpanda, GrabFood dan lain-lain yang boleh mendatangkan hasil kewangan dan keuntungan kepada mereka. Selain itu, rakyat juga perlu mengurangkan perbelanjaan harian daripada kebiasaan dan menjual aset tertentu mengikut keperluan masing-masing. Seterusnya, rakyat juga perlu peka terhadap segala bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan seperti bantuan perhatian rakyat, bantuan sara hidup dan sebagainya supaya dapat menampung perbelanjaan harian. Oleh itu, rakyat Malaysia hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan kewangan mereka walaupun mempunyai pelbagai cabaran yang perlu dihadapi. Hal ini dapat mengelakkan diri daripada terperangkap dengan bebanan hutang yang berlebihan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi diri dan negara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anissa Sofia binti Abdullah. Saya akan membincangkan mengenai peranan kerajaan dalam membangunkan ekonomi rakyat Malaysia ketika PKP. Pelbagai bantuan telah disediakan oleh kerajaan dalam menangani masalah kewangan rakyat serta peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Antara pakej-pakej rangsangan tersebut ialah Prihatin, pakej rangsangan Prihatin Rakyat, Prihatin Perusahaan Kecil iaitu PKS. Kedua-dua pakej tersebut bernilai 250 bilion ringgit Malaysia. Kerajaan telah membahagikan kepada 128 bilion ringgit Malaysia untuk melindungi kebajikan rakyat. Antara bantuan dalam melindungi kebajikan rakyat, bantuan Prihatin Nasional iaitu BPN yang telah disediakan oleh kerajaan, serta diskaun bil elektrik bagi meringankan beban rakyat dalam membayar bil elektrik. Seterusnya, pengekalan pekerja bagi pekerja-pekerja yang mengalami masalah pengangguran dalam kalangan rakyat sewaktu PKP. Seterusnya, kita juga ada bantuan tunai kepada pemandu e-hailing. Seterusnya, 100 bilion ringgit Malaysia juga telah disalurkan dalam menyokong peniaga-peniaga kecil iaitu PKS. Kerajaan Malaysia juga sedaya upaya membantu Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM dalam membendung wabak COVID-19 dengan memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion bantuan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha untuk membiayai pembelian peralatan perubatan iaitu seperti ventilator dan peralatan-peralatan yang digunakan dalam ICU, dalam ruangan ICU, serta peralatan perlindungan pakaian seperti PPE dan juga keperluan-keperluan makmal untuk saringan COVID-19. 1 bilion ringgit Malaysia juga telah diperuntukkan untuk pembelian peralatan dan perkhidmatan khidmat pakar dalam perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta. Inisiatif kerajaan juga tidak terhenti sekadar di situ sahaja. Kerajaan juga telah memperuntukkan 530 juta ringgit Malaysia dalam diskaun bayaran bil elektrik dengan kerjasama daripada Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB bagi membantu meringankan beban rakyat Malaysia. Program subsidi upah turut diperkenalkan untuk membantu majikan dalam mengekalkan pekerja-pekerja yang terbeban berikutan dengan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fariha binti Harun dari kelas AP 225 3D. Hari ini saya akan membentangkan subtopik kesan kepada etika berekonomi rakyat Malaysia ketika PKP. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuklah Malaysia merupakan krisis kesihatan yang mengancam kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia. Perintah Kawalan Pergerakan yang diadakan pada awal Mac tahun lalu memberikan kesan kepada ekonomi negara. Menurut Suzalina Harid, kesan positif ialah negara kita mewujudkan platform perniagaan yang baru, misalnya e-Bazaar. Hal ini memberi peluang kepada peniaga meniaga dalam talian. Sebuah laman web telah dibangunkan bagi proses jual beli melalui e-Bazaar dan mempunyai rangkaian dengan syarikat logistik. Inisiatif sebagai persediaan susulan penularan COVID-19 ini mendapat permintaan yang tinggi daripada kalangan masyarakat.
Usaha persendirian turut digerakkan peniaga di sesuatu kawasan dengan mewujudkan rangkaian e-bazar melalui laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Menurut Hazwan Faisal Muhammad, PKP yang dilaksanakan menyaksikan peralihan trend pengguna yang mendorong perniagaan untuk meneroka strategi baharu untuk berinteraksi dengan pengguna dan ini memudahkan proses urus niaga. Misalnya, pada tahun lalu, hampir tiada yang menjual dan membeli hasil segar seperti ikan, sayur, ayam di platform e-dagang. Namun, pada April sahaja, kira-kira 1,000 penjual hasil segar dan beku termasuk petani dan nelayan mula menjual di Shopee. Shopee mendapati bahawa banyak penjual yang menawarkan lebih daripada 20 jenis produk di kedai mereka dapat menjana pendapatan bulanan sehingga RM100,000. Shopee juga melihat peningkatan dalam interaksi sosial di platformnya dengan lebih 3 juta mesej dihantar setiap hari apabila pengguna berinteraksi dengan peniaga untuk bertanya tentang harga, stok, kelajuan penghantaran dan lain-lain. Selain itu, bagi meringankan beban kewangan perusahaan kecil dan sederhana PKS, kerajaan mengecualikan bayaran sewa atau memberi diskaun sewaan untuk peniaga PKS bagi premis yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC. Pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis yang terdiri daripada PKS akan diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan amaun pengurangan sewa itu bagi April 2020 hingga Jun 2020. Potongan cukai tambahan ini diberikan tertakluk kepada syarat pengurangan sewa iaitu sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh berkenaan. Antara kesan negatif pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara merupakan kekangan aliran kewangan yang dihadapi oleh kebanyakan majikan. Ini menyebabkan graduan baharu akan menerima gaji permulaan yang lebih rendah pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya. Kebanyakan majikan kini mengalami kekangan aliran wang tunai selain terdapat lebih 32,000 syarikat telah ditutup akibat pandemik COVID-19. Pada masa ini, sesetengah majikan masih lagi mengecilkan operasi dan melaksanakan tugasan pelbagai skill dan pelbagai tugasan di tempat kerja untuk terus beroperasi. Ramai pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan pengurangan faedah manakala banyak majikan hanya bergantung kepada subsidi yang diberikan kerajaan menerusi inisiatif misalnya prihatin. Hal ini bagi mengelakkan pembuangan pekerja pada musim COVID-19. Seterusnya, menurut Al-Zahrin Alias, industri perhotelan Malaysia juga kehilangan pendapatan lebih RM5 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun ini berikutan PKP yang dilaksanakan. Sehingga bulan Jun 2021, terdapat lebih 91 hotel telah ditutup sementara operasinya manakala 2 buah hotel telah ditutup sepenuhnya. Terdapat lebih 28% hotel mengurangkan pekerja lebih daripada separuh manakala 51% melaksanakan pembuangan pekerja. Sektor inap desa juga mengalami penurunan pendapatan lebih 90% ketika COVID-19 melanda negara tahun lalu. Hal ini kerana pengusaha sektor inap desa adalah merupakan golongan B40 dan ini membebankan mereka untuk meneruskan sektor inap desa ini. Selain itu, keadaan yang mencabar akibat daripada pandemik COVID-19 mengakibatkan pengurangan peluang pekerjaan dan ini juga telah meningkatkan persaingan. Hal ini menyebabkan jumlah siswaza yang menganggur meningkat sebanyak 22.5% kepada 202,400 daripada 165,200 pada tahun 2019. Menurut statistik Graduan Jabatan Statistik Malaysia 2020, kenaikan itu direkodkan bagi kedua-dua pemegang ijazah dan pemegang diploma, di mana sebahagian besarnya adalah graduan yang berumur 35 tahun dan ke atas. Oleh itu, kadar pengangguran graduan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 0.5% kepada 4.4% berbanding pada tahun sebelumnya. Hal ini membimbangkan kerana 70% graduan terdiri daripada graduan Bumi Putra. Sebahagian besar daripada jumlah graduan tersebut terdiri daripada kumpulan B40 dan M40 yang bergantung kepada gaji dan upah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Usuluddin dari kelas AP 2253A akan membentangkan tentang subtopik etika berekonomi dalam pelbagai peradaban di Malaysia. Di dalam subtopik ini terdapat dua konsep yang perlu dipahami, iaitu pertama ialah etika dan kedua ialah etika perniagaan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, etika dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu ataupun sesuatu kumpulan seperti persatuan dan pekerjaan. Seterusnya, etika perniagaan bermaksud prinsip-prinsip etika yang diterima oleh komuniti peniaga dan juga dunia perniagaan. Ia merupakan satu set nilai dan peraturan yang merangkumi peraturan baik ataupun buruk di dalam operasi perniagaan seharian. Etika yang pertama ialah prosedur operasi standard atau lebih dikenali sebagai SOP. Ketika wabak coronavirus COVID-19 melanda Malaysia pada tahun 2019, pihak kerajaan telah memperkenalkan prosedur operasi standard bagi mengurangkan kes jangkitan COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia.
Antara prosedur operasi standard yang perlu diikuti oleh rakyat Malaysia ialah pemakaian pelitup muka, amalan mencuci tangan menggunakan sabun, penjarakan fizikal dan juga penggunaan sanitasi tangan. Selain itu, prosedur operasi standard SOP yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan Malaysia telah pun menjadi rutin ataupun tabiat segenap lapisan masyarakat. Hal ini kerana pematuhan prosedur operasi standard SOP adalah amat penting dalam membendung penularan wabak COVID-19. Seterusnya, terdapat beberapa prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN yang perlu dipatuhi oleh pihak peniaga ketika menjalankan perniagaan mereka pada musim pandemik COVID-19. Antara prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi oleh pihak peniaga ialah mengambil dan merekod butiran dan suhu pelanggan, memastikan kapasiti kedai makan ataupun premis perniagaan mereka tidak melebihi had yang sepatutnya dan juga memastikan penggunaan sanitasi tangan dan juga disinfeksi di dalam premis mereka. Akibat daripada pelanggaran prosedur operasi standard SOP di kalangan rakyat Malaysia, sebuah kes ataupun kluster boleh tercetus. Contohnya, isu kluster si Banggangga di Napoh Kedah. Hal ini terjadi kerana terdapat segelintir individu yang tidak mengamalkan prosedur operasi standard yang ketat ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung ke rumah saudara mereka ketika musim perayaan. Etika yang ketiga ialah pengenalan kepada aplikasi MySejahtera. Aplikasi MySejahtera merupakan sebuah aplikasi yang dibangunkan oleh pihak kerajaan Malaysia yang bertujuan sebagai media pengawasan bagi kes jangkitan COVID-19 di dalam negara. Tambahan lagi, tujuan aplikasi ini dibangunkan adalah untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memperoleh maklumat awal tentang pesakit yang dijangkiti oleh COVID-19 agar tindakan yang cepat dan juga tepat dapat dilaksanakan. Seterusnya, aplikasi ini dibangunkan agar pengguna dapat melakukan penilaian kendiri terhadap diri mereka, keluarga mereka dan juga memantau tahap kesihatan serta membolehkan KKM memantau tahap kesihatan mereka. Tambahan lagi, aplikasi MySejahtera telah menjadi perkara yang sangat penting di dalam dunia perniagaan. Antara etika perniagaan ataupun etika berekonomi yang perlu dipatuhi oleh pihak perniaga ketika pandemik COVID-19 ialah memastikan setiap pelanggan yang ingin memasuki premis mereka telah melakukan saringan suhu dan juga telah mengimbas QR code melalui aplikasi MySejahtera. Seterusnya, pihak peniaga juga perlu menyediakan sebuah buku agar pengguna yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera dapat merekodkan butiran diri dan juga suhu pada mereka di dalam buku tersebut. Seterusnya, etika yang perlu dipatuhi oleh orang awam ialah memastikan butiran diri dan juga suhu pada mereka direkodkan di dalam buku dan juga mengimbas QR code melalui aplikasi MySejahtera. Selain itu, orang awam juga perlu melakukan penilaian kendiri dari semasa ke semasa melalui aplikasi MySejahtera. Seterusnya, terdapat juga beberapa isu dan juga kes yang terjadi di sekitar Kuala Lumpur kerana hasil daripada tidak mengimbas kod QR melalui aplikasi MySejahtera. Kes ini terjadi di daerah Ceras di Kuala Lumpur di mana seorang individu didapati bersalah kerana tidak mendaftarkan dirinya ketika memasuki premis melalui aplikasi MySejahtera. Sebuah kompaun RM10,000 telah dikeluarkan oleh pihak polis dan telah dikenakan kepada individu tersebut kerana individu tersebut didapati sah melanggar tata etika dan juga peraturan iaitu perlu mengimbas kod QR melalui aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis tersebut. Natijahnya, setiap individu dan juga pihak peniaga perlulah patuh terhadap prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara agar ekonomi negara Malaysia dapat berkembang maju dan juga perniagaan mereka dapat diteruskan ketika musim pandemik ini. Sekian sahaja daripada saya, Siti Aisyah binti Usuluddin. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syamira binti Nazaruddin akan menerangkan tentang etika berekonomi dalam pelbagai peradaban di Malaysia dari sudut penggunaan aplikasi e-dagang serta kaedah pembayaran elektronik dan amalan pembelian tanpa tunai. Pertama sekali, apakah itu e-dagang? Menurut Suhana dan Masyarah pada tahun 2016, e-dagang boleh dikatakan sebagai satu sistem yang membolehkan penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan oleh penjual dan pengguna di internet. Antara aplikasi e-dagang yang banyak digunakan sepanjang tempoh PKP adalah seperti Shopee, Lazada dan juga Amazon. Kebanyakan penjual atau pembeli menggunakan platform e-dagang ini sebagai satu saluran jualan, memandangkan ia hanya memerlukan kos yang rendah disebabkan tiada bayaran gaji pekerja, tiada bayaran sewa premis dan lain-lain. Seterusnya, e-dagang juga dapat mengoptimumkan keuntungan. Aplikasi e-dagang ini juga boleh digunakan tanpa mengira masa dan tempat serta segala aktiviti transaksi jual beli adalah tanpa had.
Sebagai contoh, penjualan bagi produk hiasan rumah, bahan mentah, makanan haiwan dan makanan ringan melalui aplikasi Shopee mendapat permintaan yang tinggi sepanjang tempoh PKP. Pelitup muka dan hand sanitizer yang menjadi keperluan setiap rakyat dalam mengekang penularan wabak COVID-19 sepanjang tempoh PKP juga telah mendapat permintaan yang sangat tinggi. Selain itu, terdapat lebih kurang 1,000 orang peniaga yang mula menjual di Shopee dengan menawarkan lebih 20 jenis produk di kedai mereka dan mendapat keuntungan jualan bulanan sehingga RM100,000. Platform e-dagang yang digunakan semasa PKP ini dapat mewujudkan tingkah laku pengguna yang telah memanfaatkan sepenuhnya penggunaan aplikasi e-dagang sepanjang tempoh PKP tersebut. Beralih pula kepada saluran jualan Lazada yang telah merekodkan peningkatan sebanyak 300% bagi penjualan dan pembelian secara atas talian sepanjang tempoh PKP. Tambahan pula, e-dagang melalui aplikasi Lazada juga dilihat dapat membantu lebih daripada 70,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan yang terjejas sepanjang tempoh PKP. Kewujudan perkhidmatan seperti Pos Laju, JNT, Citylink dan Ninja Van dapat memudahkan segala urusan penghantaran barangan yang dibeli secara atas talian oleh pembeli atau pengguna sepanjang tempoh PKP. Perkhidmatan penghantaran tersebut juga mengamalkan konsep Stay Home Essential bagi memastikan kesejahteraan pembeli atau pengguna lebih terjamin sepanjang tempoh PKP tersebut. Seterusnya, Amazon merupakan platform e-dagang yang digunakan oleh pembeli untuk mendapatkan barangan dari luar negara seperti barangan elektronik, buku, barangan kesihatan dan kecantikan dan lain-lain. Terdapat sesetengah penjual atau pembeli yang menggunakan platform Amazon ini untuk aktiviti jual beli sepanjang tempoh PKP. Namun perlu diingatkan bahawa penghantaran barangan dari luar negara sepanjang tempoh PKP masih berada di bawah kawalan Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu JKDM. Memandangkan PKP memerlukan pengawalan yang lebih ketat untuk penerimaan barangan dari luar negara, maka pihak kastam lebih mengutamakan pelepasan barangan yang menjadi keperluan negara seperti bekalan makanan sepanjang tempoh PKP. Barangan dari luar negara yang lain perlu melalui beberapa proses yang lengkap sepanjang tempoh PKP bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Sebagai contoh, sekiranya pengimport tidak mematuhi prosedur penghapusan barangan dari luar negara ke Malaysia sepanjang tempoh PKP, maka pihak kastam akan bertanggungjawab untuk menahan ataupun merampas barangan tersebut. Seterusnya ialah penggunaan kaedah pembayaran elektronik dan amalan pembelian tanpa tunai. Setiap pengguna atau pembeli perlu mengamalkan konsep pembelian tanpa tunai bagi mengelakkan berlakunya sentuhan secara fizikal dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Contohnya, kerajaan telah memberi pelbagai inisiatif melalui aplikasi Touch and Go e-wallet untuk mewujudkan tingkah laku pengguna yang melakukan sebarang pembelian tanpa menggunakan tunai sepanjang tempoh PKP. Antara inisiatif kerajaan ialah penerimaan sebanyak RM30 dalam bentuk kredit dan penyediaan nilai e-wallet sebanyak RM50 kepada kira-kira 10.5 juta rakyat di Malaysia melalui aplikasi e-wallet tersebut. Jadi, setiap pengguna akan lebih peka dengan kaedah pembayaran yang lebih selamat, bersih dan juga mudah. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Azlina dan Nur Hafizah, amalan pembelian tanpa tunai sebelum PKP adalah sebanyak 93.0%, manakala semasa PKP adalah sebanyak 94.0%. Peningkatan sebanyak 0.1% ini sedikit sebanyak boleh menyumbang kepada pembayaran elektronik yang lebih menjamin keselamatan dan kesihatan setiap rakyat. Tuntasnya, etika berekonomi dalam pelbagai peradaban di Malaysia sepanjang tempoh PKP amat penting di kalangan masyarakat bagi mewujudkan satu sistem ekonomi yang lebih kukuh bagi sesebuah negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Natijahnya, wabak COVID-19 ini telah memberi impak yang sangat mendalam terhadap ekonomi negara Malaysia. Hal ini kerana penutupan sektor-sektor ekonomi telah membawa kesan yang negatif dan juga positif kepada rakyat Malaysia. Selain itu, wabak COVID-19 juga telah membuatkan kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang membuatkan rakyat terasa terbeban kerana berlakunya isu pemotongan gaji, pembuangan kerja dan masalah pengangguran yang semakin meningkat. Akan tetapi, kerajaan Malaysia amatlah prihatin terhadap kebajikan rakyatnya. Hal ini kerana mereka telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat iaitu Prihatin bagi merangsang kembali ekonomi negara Malaysia. Di samping itu, wabak COVID-19 juga telah memberi kesan yang positif kepada beberapa golongan rakyat Malaysia, terutamanya golongan PKS, di mana terdapat pengecualian bayaran sewaan, diskaun pembayaran sewaan dan juga peningkatan penggunaan aplikasi Shopee di kalangan rakyat Malaysia yang menggalakkan lagi ekonomi negara Malaysia. Tidak dinafikan juga, wabak COVID-19 juga telah memberi kesan yang negatif kepada rakyat Malaysia, di mana terdapatnya isu pengurangan penghasilan minyak sawit, kejatuhan industri perhotelan, pengurangan peluang pekerjaan dan penerimaan gaji rendah oleh graduan baru. Tambahan lagi, wabak COVID-19 juga telah memberi impak terhadap etika berekonomi di dalam pelbagai peradaban di Malaysia. Antaranya pematuhan SOP, pemakaian pelitup muka oleh pihak peniaga dan juga pembeli, dan juga penggunaan aplikasi MySejahtera yang semakin meningkat, penggunaan aplikasi Shopee dan Lazada sebagai medium untuk berekonomi dan juga penggunaan pembayaran tanpa tunai iaitu menggunakan Touch and Go e-wallet.
Natijahnya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah rasa bersyukur terhadap pelbagai bantuan yang telah diterima dan juga telah disumbangkan oleh pihak kerajaan Malaysia dalam usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19 di samping menjana semula ekonomi rakyat Malaysia. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.